Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Ismail. Hari ini kita akan borak santai mengenai mengurus kehidupan harian. Sebelum belajar tentang pengurusan kewangan, terlebih dahulu kita kena tahu mengurus. Okey, sebelum kita bincang tentang kewangan, kita perlu tahu mengurus bahagian pengurusan hidup. Okey, sebab tidak diajar di sekolah. Pengurusan hidup tak diajar di sekolah tentang pengurusan kewangan. Jadi, perkara pertama yang kita semua harus tahu lakukan ialah mencari ilmu. Ilmu ni bagaimana untuk mengurus kehidupan. Ilmu ni sangat penting, puan-puan. Kalau nak tahu, ilmu sangat penting. Memang tak terhinggalah ilmu ni. Bagaimana mengurus hidup, ilmu ini sangat penting kerana kalau anda tidak tahu menguruskan hidup anda, maka tak perlu untuk lag pula. Okey. Sebelum kita tahu tentang pengurusan kewangan, yang pertama sekali kita perlu tahu tentang pengurusan kehidupan. Penting sebab banyak-banyak ilmu yang tidak dipelajari oleh sekolah adalah tentang pengurusan kehidupan, iaitu pengurusan kewangan lah. Biasanya sebelum kita sembang tentang asas kebebasan kewangan, kita perlu mengurus kehidupan dulu. Yang pertama, mesti beragama. Agama mesti kena ada. Agama pertama. Yang nombor dua, mempunyai matlamat kehidupan. Kalau ada agama tapi tak ada matlamat kehidupan, tak menjadi. So, yang ketiga, mempunyai perancangan kehidupan. Perancangan kehidupan perlu ada. Sebab, kalau ada agama, kalau ada matlamat tapi tak ada perancangan, tak menjadi. Perlu kena ada perancangan. Yang ketiga, tahu nilai dan fungsi seseorang sebagai manusia. Okey, maksudnya kita kena tahu diri kita sebagai manusia, apakah khidmat yang kita boleh buat. Contoh, kita boleh driver lori. Okey, itu dah salah satu khidmat. Contoh pula nombor dua, kita boleh driver taksi. Itu pun salah satu khidmat. Jadi 4 perkara ni perlu kena ada. Yang kelima, tahu membezakan antara perkara penting dan tidak penting dalam kehidupan. Contoh, sekarang semua kategori daripada kecil sampai besar, tambah-tambah musim PKP, semua ada gadget. Jadi benda tu sebagai penting di musim sekarang. Musim dulu tak penting. Itu sebagai kehendak sahaja semata-mata. Maksud yang keenam, tahu mengukur kejayaan sendiri tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Maksudnya kita tak perlu tentang pengurusan diri ni, kita tak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Contohnya, orang lain, dia orang kerja dekat airport, dia orang kerja dekat customer service. Padu ke? Tapi jangan risau, kita pun ada nilai tersendiri. Jangan risau. Okay? Yang ketujuh, tahu tahap kepuasan diri. Okay? Maksudnya tahap kepuasan diri ni, kita tahu, okay, aku nak kereta tu, kereta Myvi. Sekarang ni orang kata apa, Myvi lah selalunya dekat Malaysia ni paling top lah. Orang kata apa, the king Myvi. Jadi kita tahu dah dapat Myvi, kepuasan. Perlu ada kepuasan. Lepas tu nak apa, nak orang kata apa, nak modified. Yes, itu adalah kepuasan diri. Perlu ada. Sebab apa, pengurusan hidup kena ada kepuasan. Kalau tak, nanti asyik monyok. Susah. Hidup monyok tak jadi apa-apa. Sekarang kereta Subaru aja, betul. Sekarang kereta Subaru. Kukude daripada Austria. Orang jauh ni. Okey, yang ke berapa ni sekarang ni? Yang ke-8, tahu menjaga dan mengawal diri. Menjaga dan mengawal diri ni contohnya macam ni. Contohnya kita ambil sesuatu barang tu, kita tahu hawa nafsu kita tahap mana. Jangan terlampau taksub. Sebab salah satu untuk pengurusan diri ni, kita pandai kawal masa. Contohnya zaman sekarang ni penuh dengan gadget. Jadi
Kita suka main game, mainlah game, main game, tak ada masalah. Tak ada masalah main game. Tapi kita tahu waktu mana kita kena stop, waktu mana kita run. Kalau stop, waktu bila? Stop waktu ketika azan, solat, tadarus, untuk majlis ilmu. Itu perlu ada ni lah. Yang seterusnya, okay, terima kasih Ahmad Ghazali. Terima kasih kerana share. Semoga manfaat pada yang lain. Okay, yang seterusnya, yang ke-9, iaitu tahu membezakan antara keperluan dan kehendak kehidupan. Keperluan dan kehendak kehidupan ni umpama sebagai contoh iPhone. Okay, iPhone ni, kenapa iPhone tu gah? iPhone tu memang orang kata apa, kalau sebut brand iPhone ni, semualah orang kenal. Memang terkenal lah iPhone ni. Jadi yang iPhone ni kenapa dia gah? Sebab dia punya fungsi dia tu, dalamannya penuh dengan feature, gambar sharp, dan juga dia punya ikon dalam tu. Tapi ramai yang guna iPhone sekadar guna apa? Facebook, WhatsApp ataupun Telegram, sekadar tu je. Tapi fungsi dalam ramai yang tak ambil cakna. Disebabkan apa? iPhone punya brand itu ada setengah dianggap sebagai keperluan, ada setengah sebagai nak keberadaan. Mana-mana je boleh. Okey, yang ke-10, tahu harga diri. Maksudnya tahu harga diri, jangan buat suatu benda yang tak sepatutnya. Ni apa ni? Apa yang buat Bro Syafiq Istiqomah berniaga? Alamak. Assalamualaikum. Ahmad Syahir, Tuan Ahmad Syahir. Sihat ke orang sana? Nampak hari tu makin mengurus. Masya Allah. Banyak tips tu. Bolehlah share-share tip tu. Saya pun nak share kat ni. Saya pun nak menguruskan badan ni, InsyaAllah. Okey, yang seterusnya 11, tahu membezakan antara baik dan antara buruk. Ni penting. Kita dah tahu tentang agama. Yang pertama tadi kita bincang tadi. Yang kedua, kita tahu mempunyai matlamat hidup. Yang ketiga, kita mempunyai perancangan kehidupan. Yang keempat, kita tahu nilai dan fungsi seorang manusia. Yang kelima, tahu membezakan antara penting dan tidak penting dalam kehidupan. Yang keenam, kita tahu mengukur kejayaan sendiri tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Yang ketujuh, tahu tahap kepuasan diri. Yang ke-8, tahu menjaga dan mengawal diri. Yang ke-9, tahu membezakan antara keperluan dan kehidupan. Yang ke-10, tahu harga diri. Yang ke-11, ni yang tadi kita cakap tadi, tahu membezakan antara buruk dan baik. Okey, buat sesuatu tu pastikan datang manfaat pada kita ataupun pada orang lain. Okey, lepas tu kita pun dah nak habis. Dah berapa ni? Hari ni kita okey. Banyak lagi perkara yang harus kita ketahui sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ni. Termasuk juga perkara penting adalah mengenai diri, iaitu tahu kekuatan, kelemahan dan tahap emosi diri ini. Ia merupakan faktor penting yang harus diambil kira dalam kita mengurus kewangan kita. Sebab sebelum nak mengurus kewangan, first kali kita kena pandang mengurus kehidupan diri. Baru nombor step kedua kita cerita tentang kebebasan kewangan. Okey, itu sahaja perkongsian kita hari ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Mana? Maaf ya. Mana butang ni.